Bertemu kembali dalam Niaga Awal ni. Syarikat Perumahan Negara Berhad SPNB komited dalam mendukung agenda perumahan khususnya menyediakan kediaman mampu milik untuk keluarga Malaysia dan sudah pasti usaha ini dilipat gandakan dari masa ke masa. Program Rumah Mesra Rakyat RMR diwujudkan bagi membantu golongan berpendapatan isi rumah di bawah RM3,000 yang tidak mempunyai rumah atau tinggal di rumah usang namun mempunyai tanah untuk membina rumah sendiri yang sempurna dan juga selesa. Itu salah satu inisiatif di bawah SPNB sendiri. Saya nak bincangkan lebih lanjut. Saya nak membawakan iaitu Ketua Pegawai Eksekutif SPNB sendiri, Datuk Haslin Isnin yang bersedia pada ketika ini. Assalamualaikum Datuk, selamat pagi. Terima kasih kerana bersama kami pada jam ini. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi dan selamat tahun baru. Selamat tahun baru kepada Datuk dan juga SPNB, pasukan SPNB juga. Okey, pertama sekali kalau kita cakap tentang perumahan ini isu yang berpanjangan lah kalau kita bercakap. Sebut saja perumahan, orang bercakap soal rumah mahal dan sebagainya, rumah pelumuran dan sebagainya. Peranan SPNB terlebih dahulu untuk menjadikan perumahan sedemikian untuk keluarga Malaysia sendiri. Datuk. Okey, sebagai agensi pelaksana untuk rumah mampu milik untuk Malaysia di bawah Kementerian KPKT, SPNB still fokus untuk melaksanakan perumahan rumah mesra rakyat as well as what we call kediaman SPNB, di mana harga average rumah yang kita akan lancarkan keseluruhannya adalah di bawah 300,000 atau average rumah 300,000 lah. Sebagaimana our trust establishment of SPNB, kita still focus in term of our core roots of establishment, iaitu menyediakan rumah mampu milik. Antara dua produk yang kita ada ialah rumah mesra rakyat yang sangat popular, di mana pemohon-pemohon yang berlayar iaitu yang mempunyai basically household income below RM3,000 dan RM20,000 subsidi diberikan untuk mereka, di mana kita memilih rumah yang berharga RM75,000 dan RM55,000 itu akan dibayar semula secara ansurans mengikut kadar yang sangat berpatutan RM300 ke bawah selama 25 hingga 16 tahun. Okey. Dan ini sudah pasti selari dengan agenda perumahan negara sendiri. Salah satu apa yang kita sentuhkan dan juga berikan tumpuan sudah pasti adalah livable Malaysia ataupun Malaysia yang berdaya huni ini. Ini adalah mantra yang kita peganglah di bawah rancangan Malaysia ke-12. Bagaimana untuk SPNB sendiri untuk merealisasikan mantra ini, Malaysia yang berdaya huni? Okey. Untuk rumah mesra rakyat, kami juga sudah dalam phase improvement in term of the size as well as dia punya fasad dan condition dalamnya lah, kedalaman. Untuk fasad pertama, kami tahun lepas melancarkan 6 model rumah mesra rakyat supaya penerima boleh membuat pilihan mengikut dia punya preference yang lebih baik. Salah satunya adalah rumah bertiang yang kami lancarkan last year, berharga RM90,000, still RM20,000 subsidi dan RM70,000 dibayar semula secara ansuran. Ini seperti yang currently yang bencana yang jadi di Malaysia, di kawasan banjir, rumah bertiang ini still standing, and then banyak yang keluarga-keluarga yang dapat basically diselamatkan lah daripada bencana ini. Kedua, untuk melangkah ke arah ke depan, tahun ini kita akan membuatkan bagi pilihan untuk penerima supaya mereka membuat pilihan whether they want 3 bedroom or 2 bedroom. Basically from aesthetic we moving for internal punya enhancements lah di situ, dengan still harga yang sama iaitu RM75,000 kos pembinaannya. Untuk kediaman SPNB pula, kami memastikan harga-harga average kediaman yang dilancarkan adalah RM300,000 ke bawah, yang baru seperti akan dilancarkan dalam first quarter ini Sentul, insyaAllah ada juga di Putrajaya dan di Kuala Nerus, Terengganu. Tiga-tiga produk ini sangat menarik kerana semuanya berada di kadar RM300,000 ke bawah in term of pricing, which is I think is undervalued as far as compared to similar unit surrounding the area lah. Ini juga untuk memudahkan pemilikan kerana dari segi bila kita jual rumah tu di bawah atau berpatutan, jadi end financing is easier. Bank can give end financing up to 110%, which is what we're doing for our targeted pembeli lah. Keduanya, kita juga akan melancarkan tahun ini what we call SPNB Reach. SPNB Reach ni untuk rumah-rumah yang telah sedia ada, yang boleh basically
dihuni secara serta-merta dengan tidak memerlukan pembayaran 10% dan terus membayar macam leasing agreement with us directly. Tidak perlu ke bank kerana rumah ini adalah milik SPNB. Jadi ini akan memudahkan mungkin golongan-golongan muda untuk memiliki rumah secara terus, dan juga untuk golongan-golongan mungkin yang belum memiliki rumah untuk memiliki rumah, kerana mereka tidak perlu ada lagi 10% upfront deposit untuk memiliki rumah yang kami sediakan untuk mereka. Okey, Datuk, sudah pasti apabila kita bercakap tentang program rumah mampu milik yang berada di bawah 300,000 ini dan ke bawah ini, pencapaiannya setakat 2021 dan juga setakat awal tahun ini, berapa banyak unit sudah dibina, sedang dibina dan sebagainya, Datuk? Untuk dalam perancangan kita ada 2,766 unit dan yang sedang dibina untuk kediaman SPNB adalah 3,819 unit. Jumlah keseluruhan about 6,500 unit untuk kediaman SPNB. Untuk rumah mesra rakyat, kita di tahun 2021 telah berjaya menyiapkan 6,900 unit, which is I think a record for us lah di SPNB ni. Di mana about 1,500 unit telah diserah kunci, 3,115 lagi masih dan sudah siap tapi tak dapat diserah kunci kerana keadaan cuaca yang tidak mengizinkan di setengah-setengah negeri, dan juga the balance still ongoing in term of construction. So total last year delivery for us in term of rumah mesra rakyat adalah 6,900, and then coming forward from this year as per budget announcement recently by MOF, Yang Berhormat Tengku Zafrul, kita akan build additional 3,000 unit seluruh Malaysia untuk rumah mesra rakyat inilah. Mungkin tahun ini juga kita ingin dapat projek-projek baru dengan sama daripada state dan juga jabatan-jabatan swasta yang lain untuk memberi lebih banyak peluang pemilikan rumah kepada targeted population that we are servicing for Malaysia. Datuk, sudah pasti saya nak bertanya sedikit pandangan kerana kalau kita melihat bahawa sekarang ini harga barangan termasuk bahan-bahan mentah juga semakin mahal. Untuk membina perumahan juga ini adalah antara kos yang tinggi saya kira untuk membina perumahan dan sebagainya. Bagi SPNB sendiri, bagaimana cabaran ini untuk mengimbangi kos itu dan juga menyediakan perumahan pada harga yang berpatutan seperti apa yang dimandatkan kepada SPNB sendiri? Bagaimana kawalan ini boleh dilakukan untuk SPNB sendiri? Untuk harga barangan ini satu faktor yang sangat kita terkesanlah dengan harga simen yang naik, harga besi yang naik. What we do is actually we try to make it more efficient in terms of our building sizes as well as our way of doing construction. Di mana saving yang kita boleh buat, we will do it, and then dulu kita buat rumah mesra rakyat ni dalam 1,000 kaki persegi, mungkin sekarang ni kita kena kecilkan sikitlah mengikut kadar kos semasa. Okey, size itu akan dilihat semula dan juga pengurusan kos itu secara maksimum dan juga optimum lah. Baik, Datuk, untuk tahun 2022, hala tuju SPNB sendiri, tadi kita sebutkan banyak dah rumah dibina dan sebagainya. Untuk tahun 2022 ini, fokus ke arah mana unit number dan juga seperti Datuk sebutkan tadi, mungkin size itu akan dilihat kembali. Namun 2022 ini, bergerak ke harapan apa tumpuan SPNB? We still focus on our core roots of establishment, which is to provide what we call livable home for Malaysia. Kita yang berdaya huni untuk keluarga Malaysia. Kita still focus on rumah mesra rakyat because that is our roots of establishment for the last 25 years. This is our 25th year in establishment. Untuk kediaman SPNB, inilah inisiatif sendiri dari SPNB untuk memastikan kita boleh deliver lagi rumah-rumah yang betul-betul affordable to the greater population of Malaysia. Untuk tahun ini, target kami ialah 3,000 unit rumah mesra rakyat, dan untuk kediaman dalam pembinaan atau akan dibina ialah 2,766 seperti yang saya sebut tadilah. Mungkin banyak lagi state-state dapat bekerjasama dengan kami kerana if you look at it from construction factor, actually the cost of land is the most important factor in deciding what price that you're going to put for your unit or home that you're going to sell to the public. Jika kita dapat kerjasama dengan state atau agensi lain yang mempunyai land yang strategik, dan ini dapat mengurangkan impak kenaikan harga bahan binaan untuk pembinaan rumah lah, iaitu daripada segi pandangan saya sendiri.
Okey, sudah pasti kerjasama itu akan menuntut perbincangan dan juga rundingan kerana ini adalah kompleks. Kalau kita melihat keadaan itu, bukan itu sahaja kita melihat bencana banjir ini apabila berlaku menjejaskan banyak kediaman sendiri. Datuk tadi sebutkan bahawa strategi juga melihat kepada bina rumah sekarang ni yang teknologinya kalis banjir kalau kita sifatkan lebih tinggi dan sebagainya kan. Tapi apabila bencana banjir ini berlaku, mungkin ada kawasan perumahan SPNB sendiri yang terjejas. Apa mungkin bentuk inisiatif bantuan yang diserahkan dan juga diberikan kepada SPNB dan bergerak ke hadapan bagaimana aspek ini juga akan dilihat oleh SPNB dalam mencatur pembinaan projek baru? Okey. Memang ada satu projek kita yang terkesan di Pahang, Karak Makmur. We have hand over the house in August last year. However, as a responsible builder and agensi pelaksana, kita tidak membiarkan mereka ini bersorangan menghadapi bencana yang ditimpa ke atas keluarga-keluarga penduduk di situ. Last week, I think we went to Karak Makmur untuk membuat sikit bantuan dari segi tenaga, menyuci rumah dan membersihkan kawasan-kawasan yang terjejas, dan juga kami membuat sedikit sumbangan kepada keluarga-keluarga yang terjejas untuk membantu dia punya kesusahan yang mereka hadapi sekarang lah. Kejadian tersebut tidak pernah berlaku selama 16 tahun mereka duduk situ, tapi tahun ni mungkin dugaan. Jadi kita tak boleh buat apa that hingga, but we can always help. But as a responsible, again, as a responsible agensi pelaksana, kami tidak meninggalkan walaupun rumah itu telah diserah milik kepada pembeli in Ogos, kita still turun dan kita still bantu. Itu salah satu inisiatif kami lah untuk akan datang ini. Kita juga melihat di mana rumah-rumah mesra rakyat kami yang telah dideliver dan telah dihuni tapi mungkin terjejas sebab banjir, kita akan juga turun dengan pasukan SPNB untuk membantu membersihkan, dan maybe kita akan membuat pembinaan sedikit di mana kita akan buat kami punya CSR di situlah. Untuk akan datang ini, sebab kami punya model rumah mesra rakyat untuk golongan-golongan yang berpendapatan 3,000 ke bawah ini, mereka boleh membuat pilihan kalau rasanya rumah mereka itu dekat dengan kawasan banjir. Di mana di situlah kita buat model-model baru rumah bertiang ni yang saya sebut tadi kan. Jadi mungkin masa depan tidak lagi mereka akan terjejas teruk kalau sekiranya air atau banjir berlaku di kawasan tersebut. Untuk pembinaan kediaman SPNB, kami memastikan location is very strategic lah, rather than just building to where we think everybody should live. We look at reverse in terms of where they want to live, then we try to find location that is strategic. We gunakan database yang kita ada. Data mining is very important for us now. We deliver home that people want rather than what we think they should live and where they should live. So kita is more on demand centric on cakap apa. Jika ada permintaan, kita akan cari yang buat. Kita analyse dulu dan kita akan deliver. And dari segi situlah kita cuba memastikan kediaman-kediaman SPNB ini sangat berdaya huni dan juga strategik di mana untuk mereka tinggal. Okey, Datuk, terima kasih kerana bersama kami pada pagi ini menerangkan, berkongsi tentang segala strategi SPNB sendiri dan juga apa yang dihulurkan bantuan untuk mangsa banjir berkait dengan SPNB sendiri, dan sudah pasti ini apa yang kita saksikan perumahan rakyat yang dibina oleh SPNB sendiri. Datuk Haslin Isnin, Ketua Pegawai Eksekutif SPNB, membincangkan perkara tersebut. Baik, sekian saja Niaga Wani untuk jam ini. Saya Najib Arif. Assalamualaikum dan salam hormat.